Sudah setahun pemergian dan mengikuti kisah mendiang Tang Monida, rupanya beliau terdahulunya hidupnya sangat menyedihkan apabila kita tahu kebenarannya dan mengikuti perkembangan kariernya dari mula hingga di puncak. Barulah kami tahu siapa mendiang ini. Dipendekkan cerita, terdahulu Tang Monida pernah mengalami depression yang sangat teruk akibat kegagalan rumah tangga dengan seorang pelakon terkenal Thailand. Ayahnya meninggal dunia ketika dia tengah sedih dengan penceraiannya. Tang Monida juga pernah beberapa kali mencuba bunuh diri, namun kali ini dia betul-betul meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tragis. Tang Monida dibunuh oleh sahabat sendiri. Baru je Tang Monida gembira kerana mempunyai kawan baik, namun persahabatan telah dikhianati. Memang tiada peri kemanusiaan langsung mendiang seorang yang sangat baik hati. Sememangnya Thailand kehilangan seorang artis yang sangat berbakat besar. Temo dan Pratik dah berkawan lebih dari 20 tahun. Bukan sekejap, memang sudah lama kenal. Memang betullah hati manusia kita tak boleh baca. Rambut sama hitam, namun hati lain, buat baik berpada-pada. Masih ingatkah lagi mengenai tentang kematian artis terkenal Thailand yang bernama Tang Monida? Beliau merupakan seorang pelakon, penyanyi dan model famous di negaranya iaitu Thailand. Jika anda pernah menonton filem seram Ghost of Maenak 2005, pasti anda memang dah familiar dengan beliau kerana Tang Monida lah pemegang watak utama di dalam filem seram tersebut. Asalnya nama Nida adalah Pataratida Pacarawirapong. Sebelum Nida menukarkan namanya beberapa kali, biasanya Tang Monida sering memegang watak seram dan antagonis. Dia pada ketika itu berusia 38 tahun sebelum berlakunya kejadian mengerikan dalam hidupnya. Dalam beberapa hari lepas, Tang Monida sempat memposting gambarnya di Instagram dan Facebooknya. Dia bersama beberapa orang rakan-rakannya berada di Phuket, Thailand untuk menjalani pengembaraan iklan kecantikan. Tak lama kemudian, satu berita yang mengemparkan seluruh peminatnya di Thailand berlega di news dan di kaca TV bahawa mayat Tang Monida ditemui di tengah muara laut laluan jambatan sungai oleh seorang pelayan yang ketika itu melalui kawasan tersebut. Ada yang mengatakan kononnya Tang Monida terjatuh dan mati lemas, namun ada juga mengatakan tanda-tanda bahawa kematian Nida bukanlah kematian semula jadi. Sebaliknya mungkin ada unsur-unsur pembunuhan. Antara info yang didapati, mereka percaya sebenarnya Tang Monida telah ditolak ke dalam sungai. Sebelum Tang Monida jatuh, kemungkinan ada berlakunya pergelutan hingga mendatangkan kecederaan pada tubuh badan Tang Monida yang sepatutnya kesan-kesan luka tersebut tak muncul jika anggapan Tang Monida setakat jatuh dari bot rendah. Tanda-tanda lebam tersebut bukan cuma ada pada mayat Tang Monida, bahkan juga pada kawan-kawan beliau yang berada di atas bot. Apabila disoal siasat, menurut dari salah satu rakan lelaki yang ada di dalam bot, kononnya kesan lebam yang ada di lengan tangannya, dia tak sengaja tergelincir semasa tengah mencari keberadaan Nida. Namun tak lama kemudian, kenyataannya berubah dan tak mengaku bahawa badannya ada kesan lebam. Sebelum kejadian tersebut berlaku, Nida berada di atas bot bersama beberapa orang termasuk pembantu peribadinya, terdiri dari 3 wanita serta 3 lelaki. Ada satu penerangan dan tindakan tak relevan dari kawan-kawan Nida. Kononnya malam selepas Nida jatuh, mereka terus balik ke hotel dan tidur dan mereka langsung tak berbuat apa-apa tindakan, apalagi melaporkan ke pihak berkuasa atau pusat kecemasan atau memberitahu polis. Yang menyedihkan, keluarga Nida juga tak diinform kejadian itu. Namun lepas 3 jam kemudian, mereka datang semula ke tempat lokasi Tang Monida jatuh dari bot untuk misi pencarian persendirian. Semasa mencari mayat Nida, kawan-kawan Tang Monida langsung tak meminta pertolongan dari orang awam untuk mencari mayat Nida. Dan masa itu, mereka tidak lapor polis. Apabila mereka tak menjumpai mayat Nida, mereka masih lagi berdiam diri. Seolah sambil lewa, Tang Monida terjatuh sekitar tahun 2022. Kalau tak salah, 36 jam kemudian, barulah mayatnya dijumpai oleh seorang nelayan yang kebetulan melalui kawasan itu. Berita mengenai kenyataan Tang Monida mati lemas sukar diterima oleh ibunya kerana ibunya tahu bahawa Tang Monida sangat cekap berenang.
sejak dari kecil lagi, kononnya, rakan-rakan. Tang Monida mengatakan mereka tak perasan Tang Monida jatuh dari bot. Sebab itulah alasan mereka tidak memperlahankan bot. Ketika itu, kedudukan Tang Monida duduk paling belakang sekali. Dikatakan Tang Monida masa itu tengah buang air kecil. Dari beberapa kenyataan rakan-rakan Tang Monida, mereka dalam keadaan mabuk. Sebab itu tak perasan langsung dengan kehilangan Tang Monida. Anggapan mereka, Tang Monida juga tak boleh berenang dalam keadaan mabuk. Berbalik kepada Ibu Nida, dia turut mengeluarkan rasa amarah pada pembantu peribadi Nida iaitu Itsarin, Gatik, Juthasuk Sawat A.K. Kratik kerana beliau dapat merasakan bahawa wanita itu tidak jujur dalam memberi penerangan apabila disoal siasat serta berkata bohong. Dalam laporan yang dibuat, Ibu Tang Monida mempunyai firasat bahawa ada suatu rahsia tak terungkai yang disimpan oleh mereka. Ada pula yang mengatakan Tang Monida dipaksa untuk menaiki bot untuk melayan tetamu VVIP, namun tiada bukti sahih adakah benar ada tetamu VVIP pada malam kejadian atau tidak. Jadi segala spekulasi kononnya Tang Monida hampir dirogol oleh tetamu VVIP juga tidak benar. Namun secara ringkas cerita tentang VVIP ini adalah Kratik telah menipu Tang Mo untuk menaiki bot bersama rakan lamanya. Tang Mo yang percaya ia hanya sekadar aktiviti bersia-sia, seperti biasa telah menerima pelawaan tersebut. Namun hakikatnya Kratik telah menjeratnya untuk melayan tetamu VVIP yang kononnya sebelum ini dikatakan hanya kawan lama. Pergelutan berlaku apabila Nida menolak permintaan untuk melayani mereka. Teori kedua, Kratik telah merancang pembunuhan pelakon tersebut kerana ingin mendapatkan klaim insurans yang bernilai jutaan, di mana insurans itu diletakkan atas nama anaknya, iaitu Ista sebagai pewaris tetap. Untuk makluman, anak Kratik ketika lahir, Tang Monida sudah mengambil sebagai anak angkatnya. Tang Monida memang sudah menganggap anaknya sebagai anak kandungnya sendiri. Apapun, Kratik memang jenis suspicious. Selepas kehilangan Nida, dia selamba saja menggunakan barang-barang peribadi milik Tang Monida, termasuk baju dan kereta. Selepas Nida hilang, beberapa imej di Instagram Tang Monida telah hilang. Entah siapa yang padam dan untuk apa dipadam pun tak pasti. Semua orang menuduh ini kerja Kratik. Memandangkan kebiasaan para artis memang akan handle media sosial artis jagaan mereka. Jika dilihat keadaan mayat Nida selepas ditemui memang mengerikan, ada yang memberi pendapat bahawa keadaan mayat Nida itu tidak normal, seolah tubuhnya telah dicederakan sebelum ia jatuh ke dalam laut. Ada yang berpendapat Tang Monida seolah-olah mati dijerut kerana terdapat kesan di leher yang teruk lebam, lidah terjelir dan juga mata yang terbeliak. Memang tak seperti mayat yang mati lemas. Apa yang pelik dan menghairankan, dari kaki dan kawasan badan belakangnya masih elok, masih nampak putihnya kulit asli Tang Monida. Namun ini semua hanya spekulasi sahaja. Apapun, kalau benar Tang Monida dibunuh, semoga pembunuhnya berjaya diheret ke muka pengadilan. Dari kisah beliau, kesimpulan yang dapat dibuat. 1. Tamak. 10 bulan yang lepas, Tang Mo telah membeli insurans nyawa sebanyak 100 juta. Disebabkan Tang Monida belum mempunyai anak, Tang Monida telah mewariskan duit tersebut atas nama anak angkatnya, anak kepada PA-nya iaitu Kratik. 2. Kawan makan kawan. Rakan-rakan Tang Monida telah menipu dengan mengatakan tujuan menaiki bot adalah untuk bersukaria, minum sambil menikmati pemandangan pantai, sedangkan hal sebenarnya mereka telah pun plan dengan seorang tetamu VVIP Thailand untuk menjual beliau kepada VVIP tersebut pada malam itu. 3. Tiada kejujuran. Dalam soal selidik antara pihak polis kepada 5 rakannya, kesemuanya memberikan jawapan yang sama, namun bukti dan tunjuk arah yang berbeza. 4. Duit atau harta. Ibu Tang Monida sanggup memaafkan salah seorang rakan Tang Monida yang berada bersama-sama di atas bot pada malam kejadian selepas rakannya memberikan duit sebanyak 30 juta baht bersamaan 3.8 juta ringgit duit Malaysia dan beliau mengambil keputusan untuk menutup kes kematian Tang Monida sampai selamanya. Moral of the story, jangan mudah percayakan orang yang terlalu baik dengan kita, walaupun darah daging sendiri. Duit boleh membuatkan kita saling berbunuhan, duit juga boleh membuatkan kita hilang ahli keluarga, duit juga boleh membuatkan kita hilang harga diri.
Jadi gunakanlah duit dengan cara yang betul, jangan jadi hamba kepada duit.